Saya sebagai orang luar, saya cakap, I'm telling you this, kalau you dah ke tahap having sex, mak bapak azan kat telinga pun you all boleh buat kan, sebab you duduk universiti. Sekarang tak payah check in hotel, Airbnb semua banyak. Tapi if you are venturing into that area, kena safe lah. Macam dulu-dulu zaman-zaman mak saya lah, kalau tengok TV, lepas tu ada orang putih bercium kat dalam tu kan, dia tutup mata. Kita tutup mata, tapi dalam hati nak tengok. Apa yang sedap sangat sampai kena tutup mata ni kan? Hanya orang tua je boleh tengok. Jadi bila sampai zaman saya, bila anak saya, bila dia tengok yang cium ni, orang rumah saya suruh tutup mata, saya cakap buka. Hitam putih, dunia tak selamanya kelabu. Bila Rosyam dan Nana hadap mentari baru. Hitam putih, jawapan dalam setiap soalan. Bersama-sama tembus batas. Hai, Assalamualaikum. Okey, hari Ahad malam seperti biasa, aku dengan Datuk Nana akan muncul bersama dengan korang untuk tengok Hitam Putih. Jadi hari ini ada satu cerita baik juga ni. Tapi apa pun Datuk Nana, kita ni dibawakan oleh siapa? Nanti kau marah aku pula tak cakap. Dibawakan oleh Usanita lah, kan. Tapi kita best juga, kita ada kursi kita ada empuk ni. Ella Furniture. Ella Furniture. Bagus kan? Dia lepas ni kita kena minta colour lain pula tu. Colour lain pula Colour lain tapi tak boleh sebab hitam putih kan. Hitam putih, colour lain. Baju kau boleh lah tukar dah tu. Tu lah tu. Okay, so hari ni Kau ada anak? ada seorang. Kau jaga? Jaga. Asal nak jaga anak? Mestilah jaga anak. Beranak campak je lah. Amboi. Itu konsep apa tu? Binatang pun jaga anak kan? Binatang pun jaga anak, ni. tapi orang... Tapi ada juga. Tapi ada sebab tau. Tapi ada juga orang yang dia, yelah dia mungkin benda tu tak diingini tapi berlaku. Anak luar nikah Anak luar nikah ke. Semua. Tapi kan? baby tu tak salah tau. Ya, baby tu tak salah. Dan sekarang ni kita ada satu tempat yang menyelamatkan bayi-bayi ni daripada dia dibuang ataupun tak tahu jadi apa. Jadi Pasukan penyelamat mana pula? ada dan mereka ni yang saya nak kenalkan tetamu hari ni. Ada dua orang ni dan mereka adalah Riza dan juga Alia. Mereka daripada Orphan Care. Mereka ni ada misi mereka di mana mereka selamatkan baby-baby ni daripada terus orang kata dibuang macam tu sajalah. Tajuk kita hari ni apa khabar semua dua? Okey. Baik, Alhamdulillah. Tolong dekatkan sikit mic tu. Tarik sikit mic. Macam tu. Mic tu jangan lagi-lagi kan. Okay, dia ibarat macam aiskrim lah, saya bagi gula-gula kan. Dekat sini steady. Steady Reza, Alia. Alia macam takut-takut je dengan saya. Okey, kita okey ni. Tuan tak ada baby dah. Kena nervous kan? Saya dah tak ada baby dah. Saya dah tak ada baby dah bagi awak jaga. Jangan risau. Okey, macam mana boleh tertubuhnya Orphan Care ni? Boleh? Lama, kita dah 16 tahun ditubuhkan. 16 tahun? 16 tahun Datuk. Lama sangat. Kami pun bekerja pun less than that when we found out. Now diorang 2008 ditubuhkan oleh arwah Datuk Adnan. He's a humanitarian. Dia pergi banyak Gaza, banyak tempat. So masa tsunami, masa Indonesia tu dia realise ramai anak-anak yatim kan yang masuk ataupun ada parents terpisah masuk rumah anak yatim. So dia bila balik Malaysia dia realise perkara ni pun ada di Malaysia. Rumah anak yatim tu ramai ada keluarga sebenarnya tapi masuk rumah anak yatim. Kan? Jadi dia nak kekeluargaan ni. Dia nak keluarkan anak-anak ni perlu ada dalam bonding keluarga. Kita punya tagline pun setiap kanak-kanak perlukan keluarga. So bila Datuk Adnan buat ni, of course lah baru-baru kan. And then dia tubuhkan baby hatch pula sebab dia realise ramai orang yang bila bayi yang kena buang tu kena hantar rumah anak yatim. Sedangkan ramai yang boleh bela anak ni kan. Tapi dia meninggal pula 2011. Berapa tahun selepas dia buat tu? Dia buat 2011 dia meninggal. Jadi yang meneruskan usaha dia isteri dia Datin Dilia, kakak dia Tan Sri Faiza who's our chairman dan juga rakan-rakan dia. So 6 orang ni hardcore lah yang teruskan legacy. Apa both of you kena mengena dengan benda ni? Sebab kita you dibuang keluarga ke apa? sebab dibuang keluarga. Tapi bukan baby ni. Kita setiap wanita perlukan keluarga gitu. Lain lah tu. Saya ada kat sini sebab dulu saya bekerja di institusi. Saya yang bekerja sebagai penjaga dekat rumah kebajikan. So saya tahu anak-anak ni dia membesar, kitalah mak dia, kitalah ayah dia, dan saya rasa benda tu tak patut jadi macam tu sebenarnya. So saya cuba nak cari bidang lain
Dan tiba-tiba dapat kat sini dan saya dapat orang kata talikan lah maksudnya. Memang Tuhan dah Memang dah dah arahkan aturkan awak kat situ lah. kan. Macam Reza macam mana boleh terbabit? Saya terbabit masa tu Orphan Care dengan LPPKN adalah buat certification untuk buat ceramah-ceramah dekat sekolah. Saya trainer last time, this time pun. So bila dapat certification tu, bila saya pergi sekolah-sekolah, kita cakap pasal sexual harassment tu. Sexual harassment, rape yang menjadikan kehamilan ni kan. So kita buat the prevention. So bila saya dah buat tu, saya tahu Orphan Care pun looking for people. So mula-mula masuk macam okay lah kot. Lepas tu tak boleh tu jiwa kat situ. Terus tak keluar-keluar dah sampai sekarang. Dah berapa lama dah? Saya 5 tahun. Alia? Saya 4 tahun. Sebab dia macam banyak nangis, banyak emosi macam tu kan. Yelah baby kan. kan. Baby. Lepas tu baby yang sekarang berapa banyak baby ada kat situ? Okey. Kalau ada tiga tempat sekarang kan? 3 tempat betul. Satu dekat PJ. Johor Baru. PJ kita punya main lah HQ. Main. Johor Baru kita Okey. punya branch dekat Johor Baru kat mana? Johor Baru dekat sekarang dekat Jalan Bakar Batu. Jalan Bakar Batu. Okey. Yang satu lagi? Dekat Sungai Petani. Oh kat mana? Sungai Petani. Jalan Serampang tu. Carilah open camp mesti dapat punya lah. Maknanya ada Google satu lah. di utara dan satu di betul. selatan. Betul. Tapi baby hatch kita ada di Merata KPJ Hospital. Dia ada buat baby hatch saja. Oh, maknanya memang you letak Peti tu ada lebih. Di setiap hospital. Tak, kita ada di Damansara, Tawakal, Ipoh, Seremban, Kota Baru. Kota Baru. Oh. Dan satu di Anur Bangi. Jadi yang setiap yang ada hatch punya tempat tu memang sentiasa ada ke? Ada nurses, I mean kita sediakan tempat lah. Jadi Tak, kalau I mean, ada baby tu memang Orang sentiasa letak kat berisi. situ. Tak juga tak sebenarnya. juga. Tak juga. Sebab nak masuk hospital Nak masuk- ni orang orang takut. ya, ya. ada security guard, ada apa And kan. this year banyak juga actually orang letak dekat KPJ compared to last year. Oh ya. And in fact, number of baby safe kita this year adalah number yang paling tinggi sepanjang 16 Tahun tahun ni? beroperasi. Alamak. Okey, di antara faktor jadi perkara-perkara macam ni yang you nampak kenapa ada banyak orang buang baby. Okey, satunya anak luar nikah. Ada tak orang yang berkahwin buang hantar baby juga? Ada tak? Ada. Yang berkahwin. Dia Yang dah berkahwin dia hantar baby kat situ. betul. Fa- Jika kita tengok macam kenapa tak jaga kan sebab dah kahwin, tapi dia banyak faktor lah. Kalau kita dah duduk dengan mak dia, bila kita dah borak, bila kita dah dalami apa isu sebenar dia, kenapa dia hantar baby kat situ, baru kita faham kenapa. Adakah masalah kewangan dia, adakah dia adalah mangsa abuse, adakah dia sebab betul-betul tak mampu in the midst of nak bercerai. So daripada dia jaga dan dia tak mampu jaga, better off dia stand dekat kami. Banyak faktor lah Datuk. Tapi kalau macam orang yang jenis yang dah kahwin ni, dia hantar, lepas tu dia datang melawat lagi ke tu dia tinggal terus? Ada yang memang dia tahu dia memang nak hantar je, dia nak move on. So dia serah je anak dia dekat orang. Dan ada jugalah, tapi kalau kata ikut kita punya prosedur, memang dia boleh tengok lagi baby tu dalam masa 2 tahun. Sebab dalam masa 2 tahun tu memang kita buat pemantauan lagi. Oh, dia boleh datang tengok ah. Dia boleh datang tengok, kita lah yang arrangekan, tapi direct communication tu tak adalah. Kami kira orang tengah lah di antara mak yang angkat dan Dengan ibu kandung. Ibu kandung. Maknanya boleh berhubung antara ibu kandung dengan Boleh. ibu Tapi angkat. kita pun nak stresskan tu. Kita bukan rumah anak yatim tu. So Tahu-tahu baby tu lah. tak besar dengan kita. Dan Habis dia, tu? dia kita jaga macam between 2 minggu ke 4 minggu sementara tunggu Nak proses pengangkatan. Dia ada proses dari So segi kita jagalah documentation. sekejap. Kita ada caretaker yang memang duduk situ, tinggal dekat office tu, jaga. Sebab kadang-kadang orang letak baby kan pukul 1 pagi, 3 pagi kan. So baby tu sementara bila ada, kalau katakan yang pregnant datang pada kita, kita bantu sampai dilahirkan. So Alia punya team akan bawa pergi hospital sampai lahir dan counselling. Sama ada diorang nak jaga sendiri ke ataupun nak serah keluarga angkat. Sebab kalau kita tak buat macam tu yang buang-buang baby banyak tu sebab diorang takut. Tu banyak orang kata ni apa benda nak menggalakkan orang apa ni kan. Tapi banyak boleh menyelamat lah. Kalau tidak dia campak apa semua ke sini ke dalam tong sampah betul-betul. Nyawa pun dah tak ada sometimes. Dalam kan? banyak-banyak kita selamatkan pun hari-hari kita dengar orang buang baby juga kat luar kan. So tetap ada lah macam mana pun. Maksudnya jaga 2-3 minggu lepas tu cari keluarga angkat. Sementara jaga tu adalah proses tim Alia cari family angkat yang ada list lah. So kerja behind the scene tu banyak tu. Oh, jadi mana-mana siapa yang nakkan anak angkat pergi kat Boleh orphan ke care orphan ni. care. Daftar, kena daftar dulu lah. Daftar sama juga daftar kita dengan JKM dan Alia boleh cerita lah nanti proses-proses dia kan. Tapi kenapa pada zaman hari dulu-dulu saya tahu juga memang banyak lah orang buang bayi tapi sekarang kita tak lagi dengar. banyak.
Lagi banyak sekarang dah ada social media kan, jadi banyak lagi ramai orang buang bayi. Adakah sebabkan kehidupan sosial yang ada dekat luar yang membuatkan banyak anak-anak luar nikah yang lahir? Okey, yang tadi dah kahwin tu tak mampu apa semua saya faham. Saya faham keadaan dia, tapi yang lahir anak luar nikah banyak yang terus hantar dekat ni tu makin banyak ni. Kenapa jadi macam tu ah? Yang saya nampak orang kita akan anggap budak-budak yang pregnant anak luar nikah ni, kita akan nampak dia macam budak-budak sosial. Judge kan. Dia judge terus budak-budak ni budak-budak sosial, tak faham agama dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri tengok kan Kak Riz kan, anak wanita-wanita yang minta pertolongan kita ni sebenarnya budak-budak yang naif je sebenarnya Datuk. Naif. Ya. Betul. Kebanyakan orang yang naif. Ya, kalau dia tak naif dia pandai. Betul. Dia pandai gunakan perancangan keluarga lah, apalah dia pandai. street smart. Yang mana tak naif tu dia street smart kan. Yang naif ni terpedaya. Ya, betul. Terpedaya dengan cinta. Untuk mangsa rogol, kita lupa Oh, tentang ya. kan mangsa rogol, mangsa keadaan, sexual harassment, molestation, semua banyak. Dia orang tak faham benda tu why jadi kat dia orang kan. So cases Alehanda memang banyak lah. Mental dia orang torture tu kan. Sangat. Bapak tiri rogol, mak punya boyfriend, abang sendiri. Serius lah. Yelah. Kan? Ada yang hamil cousins. Macam-macam Saya pregnant, lah bapak dia rogol saya. Macam itulah. Kan. Lepas tu kita orang datang minta tolong, kena marah pula. Kenapa report. Macam tu. Rupanya bila counselling, saya dah kena molest dengan uncle tu dah lama sangat. Macam tu. So benda tu banyak berlaku. So Alia lah kena mental kita health ni tu. dia takut. Masyarakat kita ni dia takut nak ke depan. Takut nak ke depan satu. Bila orang mengandung anak luar nikah ni, kita terus judge. Kita terus hentam dia. Tapi kita tak pernah tengok apa sebenarnya dia. Satu naif, satu kena rogol. Satu lagi mangsa keadaan. You know, benda-benda macam ni. Terus kita cakap dia, oh dia ni jahat. Betul. Perempuan macam ni jahat. Terus jadi assuming. lepas tu pula family. Family pula bila anak luar nikah ni dia rasa, yelah, of course kalau kena kat kita pun kita rasa malu juga kan. Malu juga, supaya kita punya perbualan ni menjadi iktibar lah untuk orang kat luar sana tapi kan. mesti ada juga kan parents yang hantar bila dia tahu anak dia. Kadang-kadang ada yang hamil luar nikah, mereka hantar dan mungkin dia tahu kita tak apa, you duduk dulu kat sini, cukup sampai ni. Nanti ada juga think of something lah. dia think of something, mungkin kahwinkan anak dia and then ambil balik the baby ke macam mana kan, mesti ada berlaku benda-benda macam tu. Ramai juga actually mak ayah yang datang hantar dan sedih lah sebenarnya tengok atas sebab dia busy bekerja, so tak dapat nak catch up dengan aktiviti anak apa. So kadang-kadang ada yang datang dengan dilema, saya nak keras sangat pun tak boleh, saya nak biar sangat pun tak boleh, macam-macam lah faktor. So bila dia datang tu dengan mak ayah dia, kita sebenarnya kita bukan buat pengangkatan sahaja, kita actually nak juga because bagi saya sendiri secara personal, tempat terbaik baby tu adalah bersama dengan mak ayah kandung dia. Bagi saya dengan keluarga kandung dia. So kita tengoklah kalau ada support keluarga dan memang boleh jaga, dan by all means kita nak dia bersama mak kandung dia. Dan kita tengoklah mana yang kita boleh buat. Kalau memang betul-betul tak boleh, dan the result is adoption lah. Tapi ada tak bila anak-anak yang dah kena adoption tu tiba-tiba dia nak balik? Setakat ni kita tak ada. Sebab saya sendiri pun memang tak nak deal dengan konflik-konflik yang macam tu. Sebab kita kesian dekat anak tu. Dia dah bertukar tangan, dia dah kembali, dia dah ke keluarga, dan mak dia nak balik dan bertukar balik. So tak ada lah, sebab kita ada counselling. Sebelum dia nak adopt tu kita dah betul-betul counselling. So dia tahu yang proses pengangkatan tu terbaik untuk anak dia. Okey, Reza. Alia. Cuba bagi saya 2 cerita setiap seorang. Kenapa sampai anak dia masuk lantung? Mesti ada ceritanya. Orang tu kenapa, mengapa. Cuba cerita. At least 2 story. At least satu. Kita orang kan baby save dah 600 lebih kan. Setiap story tu semua lain-lain tu. Okay. Di antara story yang paling you rasa macam Mula-mula dengan Alia. Alia. Banyak, tapi antara yang saya paling ingat lah kes yang depan office. Dia sebab kita dah ada baby hatch yang kita dalam bahasa Melayunya peti pelindung bayi lah. So ada 2 gate. So satu gate kecil, satu gate besar. Gate besar tu memang tutup. Kalau malam lah kita balik office pun tutup. So ada gate kecil yang accessible 24 jam. Saya dulu memang datang awal pukul 6.30 dah sampai office. So dah masuk tidur semua. Tidur kantor. Dah masuk tidur. Penat. Saya duduk jauh. So saya akan tunggu sampai pukul 8 tu. So tiba-tiba saya dengar ada staff jerit dekat luar.
Dia panggil orang dalam tu kan. So saya marahlah juga kan, kita tengah relax kan. Lepas tu saya bertanya dia kenapa. Lepas tu dia letak kotak atas meja kaca macam ni, dia ada depan office kita. Dia kata ada baby dalam tu. So rupanya daripada pintu kecil tu dia nak masuk, dia ingat parcel. Pukul 7 lebih tu. So bila dia kata kenapa orang letak, delivery guy letak dekat situ kan. So bila dia buka dia nampak kaki. So bila dia bawa masuk, yang saya yang angkat baby tu keluar, memang kecil lah sebab dia letak dalam kotak helmet. Macam kotak helmet je. Kecil je tu. Macam baru lahir lah. Baru Sangat-sangat baru lahir. Dan kita tak tahu bila dia diletakkan. Tetapi kami actually ada dapat lah, orang kata ada orang contact tanya ada tak orang letak baby semalam. Dia nak make sure. Saya tak tahulah dia siapa. Dia nak Mungkin dia lah. Dia lah tu. Maknanya anak dia selamat lah. Betul. Bila Dia dia nak cakap make sure. semalam tu kita jumpa pukul 7 lebih, saya wonder baby tu dalam kotak tu dah berapa lama. Sebab kita ada anjing-anjing liar kan, rumah-rumah kat situ. Ya, So betul. dia kaki dah biru, semua-semua api kat tepi-tepi tu. Tu first time lah, first and last time saya lah pengalaman macam tu. Ambil baby dalam baby hatch dah biasa. Ni Yang daripada ambil kotak. tu. Tapi alhamdulillah baby memang membesar sangat sihat. Sekarang dah 2 tahun lebih kot. Baby girl, baby boy, girl. baby girl. Melayu. Melayu. Okey. Itu satu cerita. Ya. Oh, saya pada saya this girl dia datang, she was raped. Masa dia datang tu dia tak boleh bercakap tu. 3 hari tu dia memang trauma. I look at her Dia pun datang sendiri ya? datang sendiri sebab dia dapat tahu dia pregnant. Alright. Dia ingat dia macam sakit perut lah apalah semua kan. So dia pergi doktor cakap dia pregnant, dia sangat trauma, dia datang pada kita. Very innocent girl. So I talk to her, tangan dia gigil-gigil semua. So dia bila bersalin, baby dia deform. Doktor cakap ada kecacatan lah. Dan boleh hidup 3 months, 4 months macam tu. Parents of course tak boleh terima tu. Memang menangis-nangis semua tu, kita faham. Tapi dia pun tak boleh nak jagalah, student lagi. So serah pada rumah anak yatim. That one we all cried. Kita semua nangis macam Allah, takkanlah budak ni nak mati kat rumah anak yatim. Jangka hayat 3-4 months saja kan. But after 2 months she call us back, the girl, the mother call us back, cakap Alhamdulillah mak saya bagi saya jaga anak saya. So kita kelang kabut lah, kelang kabut. Ambil balik, buat JKM nya surat. Memang a little bit susah lah sebab baru dimasukkan apa kan, pergi court apa semua dapat balik. Kita orang sangat bersyukur. Dia kata tak, saya sujud kat kaki mak saya hari-hari kak. Dia kata nak jaga baby ni, biarlah dia mati dengan saya. Dia kata kan, malu-malulah lain. So dia jaga. So every month kita akan bagi bantuan, tolong. So last few months datang, every month kita contact. He is 3 years old now. Umur dia panjang. Tak seperti yang dijangka. Dia punya deformity tu pun dah kurang, cuma dia paralyzed, blind. Tapi dia jaga anak dia dengan penuh kasih sayang. Yalah, sampai sekarang. And she graduated. Dia bawa baby dia pergi graduation. She's proud of the son. Dokong sana, she's married. Husband terima semua, everything. So Dia kena rogol Dia dirogol. So that's one of So the yang pada another- saya very inspiring, because of course there's so many cases yang kita rasa nak bantu kan, tapi that baby is a special baby And for dia us pun lah. it's not easy pada dia nak layan, nak lalu journey dia sampai dia nak dia ada. bukan orang senang, you know, that kind And of then thing. kita perempuan pula kan, it's not easy for us untuk, yelah mesti orang akan tanya ni anak siapa, kenapa And dia then dalam lahir. keadaan macam tu pula kan. So what about among the few lah. Kebanyakan kes ni orang Melayu ke? Melayu lah. You tak terima bangsa lain hantar anak ke? Habis tu? Tapi kebanyakannya Kebanyakan Melayu. Sebab I think Maknanya tempat you ni open untuk siapa bangsa pun. open semua. Okay. Tapi I think sebab Melayu community lah Community dan culture kita kot Datuk. Sebab kita nampak kenapa dia orang datang, mungkin yang yang non muslim ni mungkin lebih menerima kita yang tidak. So nak pecahkan rantai mindset kita tu agak susah. Ada yang datang Chinese ini tak ramai sebab maybe bila dia found out anak dia pregnant ke apa, dia orang accepting lah dia boleh sedara ke apa tu lah. Macam kita Melayu malu dulu kan. So Melayu dulu sanggup buang anak sebab anak pregnant. Tapi bila dah counselling ke apa, some of them boleh terima. Ada ke macam student-student yang terbabit daripada IPT yang dalam kes-kes mengandung anak luar nikah? Of course ada. Banyak ke sikit? Saya boleh katakan dalam ramai-ramai tu yang IPT lah. Serius? Kebanyakan lah. Maknanya the most tu adalah IPT lah. Takkan dia punya dia hantar baby tu, maksudnya takkan dia pergi kelas? tak Dia- Datuk. dia pakai- Ada yang pergi kelas terpaksa lah pakai yang baju besar. Nak suruh
I think memang diorang academically pintar. Tapi I think dalam social, dalam kehidupan diorang kurang faham benda ni terjadi. And like Alia said, most of them tak nampak tu pregnant diorang. Maknanya orang tak tahu langsung yang diorang ni pregnant. Ada yang beranak roommate sendiri tak tahu yang roommate dia pregnant. Datang kita orang, dia yang trauma tengok kawan dia beranak dalam toilet. Sebab dia sorok dengan baju tu lah. Lepas tu dia boleh cakap, patutlah dia tak meniarap buat kerja. Kan baru dia macam recall balik, patutlah kawan aku macam kejap penat. But that girl is pregnant. Tapi saya selalu pesan dengan diorang, awak tahu tak, all this while Allah dah tutup aib. Sebab dia tak bagi orang nampak apa you besar. Sebab the moment, yang saya tak tahu kenapa, the moment dia masukkan kita 8 bulan tak nampak sangat. Tapi bila kita dah bawa pergi check up, tiba-tiba nampak perutnya. Kita tak nampak, masa dia datang tak nampak macam 8 bulan pun. Tapi bagi saya itulah kuasa Tapi Allah. sebenarnya 8 bulan tu kalau nak ikut dah besar dah sepatutnya. And kita pun selalu cakap dia orang yang ada yang tok ramai beranak sendiri tu, beranak dalam toilet seorang-seorang, lepas tu datang bawa baby dengan berdarah ke office. Beranak kat mana tadi? Dalam toilet, habis tali pusat potong sendiri. Macam mana? Maknanya itulah kekuatan Tali pusat juga. potong sendiri. So kita selalu cakap you are very lucky sebab you hidup. Katakan you mati, anak you hidup macam mana? Ataupun anak you mati, you hidup macam mana? So from now onwards we want you to be better lah. Tapi anak tu tak berdosa. Ramai orang cakap anak luar nikah, tapi pada kita tu anak syurga tu. Ya, dia tak dosa. Sebab dia tak berdosa. Ya, dia tak tahu. And these pregnancies are unplanned. Bermaknanya diorang, some of them bila dah dapat tahu ada yang nak menggugurkan, of course. Kan ambil abortion. drugs lah, apalah semua. So ni baby yang sangat trauma dalam perut, yang tak ada orang nak letak headphone lah, nak suruh dengar apa semua tak yang ada. memang Kan? tak dirancang. Tak ada. So they are very traumatized babies. So bila lahir tu memang kita extra love sikit lah to the babies kan, because they are trauma babies. Ada tak macam, okay, yang biasanya hantar ni perempuan tu lah. Perempuan. Habis ada tak jantan durjana tu ikut sekali ke? Ada yang dia ikut dan ada yang dia sendiri letak. Sebab CCTV dalam baby hatch actually boleh capture daripada belakang for safety reason. So kita tak nampak Wajah. Siapa Tapi you can look at the figure. boleh. Dan ramai juga, boleh dikatakan Boleh ramai lah lelaki sebenarnya yang datang letak. Yang okay, sebab dia ada different kategori kan. Yang pregnant, yang dah lahir datang kat kita dengan baby hatch. So kalau baby hatch, ada juga lelaki yang letak. Yang datang jumpa kita pun ada yang datang dengan partner. Datang dengan partner. Tapi mostly tak, tu lah kita nak cakap, Tok, benda ni bukan masalah wanita. Benda ni adalah ialah yang mengandung perempuan, tapi yang mengandungkan tu adalah lelaki kan. Tapi masyarakat judge perempuan lah. Perempuan ni jahat sebab tu mengandung ni. Sebab lelaki kadang-kadang dia tak mengaku pun tu anak dia. Dan dia tak mengaku pun dia yang buat benda-benda itu. Selalunya yang datang pun dia akan cakap dia kawan, dia pakcik. Tapi kita ni tahu macam boleh tahu lah kan. But we have good men lah yang Ada yang bertanggungjawab lah. Tapi kalau dia dah datang bawa tu, memang saya akan cakap dengan dia, saya nak dia ada sampai last, sampai baby dah diserahkan. So that is a part of his dia kena responsible jugalah. ada tu yang budak lelaki tu sendiri bila dia, girlfriend dia dah, sebab keluarga angkat, katakan saya hamil, saya dah beranak, saya ada apa tu, macam ada rights untuk pilih adoptive parents mana yang saya nak serahkan from our list. So saya tahulah anak saya serahkan kat mana kan. So partner ada sekali. So hari penyerahan tu partner yang nangis teruk tu sampai, ya Allah ampunkan aku, anak aku terpaksa serah. Itu part tu memang kita orang. Tapi ada juga nanti bila dia dah tengok budak tu elok, everything okay, you know, at that time yelah, mesti akan datang claim. Tak boleh dah. Dah serah dah sign dah, tak boleh dah. Tadi kan dah cakap kan tak boleh claim. Tapi ada juga kan. Ada, tak boleh buat apa lah. Dia orang akan tanyalah khabar baby. But the beauty of adoption, kita tak nak orang ingat adoption ni something yang tak bagus kan. So it has to be something nice. Kita tak nak adoptive parents adopt, lepas tu kena pindah pula sebab takut kena ambil balik kan. So kita buat semi open where they can come to orphan care, jumpa birth mother, jumpa real mom dengan adoptive parent, jumpa sekali dekat office kita. Banyak kali dah jadi. Bukan selalulah, kena arrange lah. Kena arrange. Team Pada akan hari arrange. pertama pengangkatan tu memang kita wajibkan untuk berjumpa. Sebab bagi saya, birth mother ada right untuk tahu siapa yang akan jaga anak dia. Dan mak ayah angkat ni memang kena cakap dengan dia, kita akan jaga elok-elok. Sebab kita tak nak lah berlaku. Betul. Kita nak dia pun keluar dengan tenang. Okay, itu baby. Tak, yang besar pada baby ada tak wanta? Besar pada baby tu umur berapa? Yelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ada juga? 6 bulan paling besar. 6 bulan?
Yelah. Mungkin Yang masa tu tu. kesian tu. Sebab budak tu 6 dah bulan ni, faham. 6 bulan dia dah faham. Saya pun nak, yang tu saya sedih sikit. Saya pun macam keluar air mata jugalah yang part tu. Maksudnya dia hantar tu dia tinggal kat situ ke apa? Dia Dia letak letak dalam lah. baby hatch. Dia letak dalam baby hatch tu juga. Itu kesian. Sebab Yang dia tu, rasa dia kita tak tahulah apa reason dia, sebab itu memang kita tak dapat nak identify siapa yang Oh, letak. itu memang you tak tahu siapa parents tu memang tak tahu siapa-siapa. Tapi yang itulah yang antara yang saya tengok dan saya rasa kesian, sebab kalau dia letak newborn kecil dan ringan. Jadinya newborn ni pun dia tak tahu apa-apa lagi Ya, kan. dia memang tak ni. Itu Ni dah macam recognize. terkebil-kebil dia tengok lampu menyala apa kan. Tiba-tiba ada bunyi alarm pula apa, dan dia macam bila dia nak letak tu, sebab dia a bit berat kan dah 6 bulan. So dia macam dalam tengah tidur tu dia letak tu dia terjaga. Dan terus orang yang individu yang letak tu terus larilah. So the moment kita ambil baby tu, terkejut lah juga kan tengok 6 bulan yang sana. Waktu orang cerdik letak tu duk gurau-gurau, kita orang pun duk melai je. Tapi Yelah, sedih sebab dah macam, pandai kan 6 bulan. But Alhamdulillah di-adopt oleh couple yang terima walaupun dia dah 6 months. Tapi proses tu kita orang kesian kat baby tu lah. Tok bayangkan dia macam mana ni, dah bau mak lama Dah kan. biasa. Tiba-tiba ada tempat lain pula. Apa nak tu letak. biasanya orang yang ambil anak angkat ni, dia ada anak ke tak ada anak? Tak ada. Untuk nak adopt baby, Ha? kita memang bagi kepada orang yang childless sahaja. Oh, ya ke? Belum ada rezeki ada anak. Oh, macam saya tak boleh lah. Tak boleh lah tu. Lepas tu saya minta adik Adik angkat. angkat lah. Walaupun dia macam contoh dia dah ada anak tapi dia nak ambil anak angkat pun Tak boleh. Yang tu kita sarankan ambil yang 2 tahun ke atas lah. Dua bukan- tahun ke atas bukan tu, baby. Bukan baby, tapi daripada rumah anak yatim lain. So kita kerjasama dengan JKM, identify, sebab rumah anak yatim kan ada yang ada family, ada juga yang memang tak tahu siapa family diorang, dibesarkan berterusan dalam rumah anak yatim. So kita galakkan juga orang untuk ambil anak yatim yang dah besar sikit, 2 tahun 3 tahun, ada yang ambil 7 tahun 8 tahun. Sebab kalau kita biar diorang membesar dalam rumah anak yatim, umur 18 they have to leave. Ya, Kena keluar. 18 yang kena keluar. Okay. You bela dia daripada kecil. Siapa? Yang Bela? budak baby sampai jadi anak yatim. Anak yatim pada umur berapa biasanya masuk tempat you? Lahir lah. Tapi kita tak akan jagalah Tok. Kita akan buat adoption ataupun mak yang jaga. Anak yatim yang kita maksudkan ni kat rumah anak yatim Kat lain. rumah Oh, I anak see. yatim. Dia orang arrange kan. Kita Dia orang arrange kan. Oh, you arrange kan untuk So ambil. sebab kita nak dia di-adopt. Sebab kalau dia tak adopt sampai umur 18, dia kena keluar. Dia kena keluar. Dia orang tak ada identity, tak ada surat beranak kan. So nak kerja apa? Duduk bawah jambatan, jadi prostitute, jadi drug addict, because In the end, what dia can orang they punya do? dia orang punya ni go back to apa benda Tapi dia yang duduk dalam rumah anak yatim, membesar dengan baik lah, ada makan. Tapi tak ada masa depan. You boleh cerita tak kat kita orang? Okay, yang rumah anak yatim ni umur dia dah 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Bila ada orang datang nak ambil dia tu, dia nak keluar pada momen tu. Saya nak tahu momen tu. moment dia diambil. Sebab macam Alia dia banyak pengalaman. Dulu kan dia kerja Momen rumah dia anak kan. yatim Mesti dia nak yang tinggalkan kawan-kawan dia. Ni orang baru nak ambil dia. Momen tu boleh cerita tak? Dia excited je sebenarnya, tapi dalam masa yang sama dia masih ada rasa nak duduk situ. Ke situlah tempat dia membesar. Situlah rumah dia, kawan-kawan dia, keluarga dia. Tapi itulah yang kita terpaksa prepkan mak ayah angkat ni. Momennya tu dua-dua gembira lah sebab nak balik. Tapi when the moment dia balik tu, banyaklah kita dengar dia rindu nak balik sana balik. Sebab dia tak tahu lagi dia nak ke sana tu dah Macam dah mana. sunyi. Tapi dia ada bonding time. That means mak angkat tu boleh datang bapa angkat a couple of times to meet them. Mana masa cuti before bawa balik, kenalkan. Supaya nak bagi dia ada bonding. Ya, sebab ambil anak angkat yang dah besar, challenges dia lain tu. Budak tu membesar dalam keadaan yang sangat keras. We have parents yang share macam sedih lah cerita. Dan dia kata budak tu pun akan ada satu stigma yang mana macam ni safe ke pergi, macam mana parents angkat ni. Ada budak ni, the father cerita dia dah balik rumah lah. So dia tanya bapak dia macam, dapur semua boleh makan ke dalam dapur ni? Bapak dia kata yes. Semua boleh ambil. Dia macam tak pernah duduk Tak pernah ada Lepas tu dia bawa experience. makanan masuk bilik. So bila bapak dia tanya kenapa? Oh, takut malam-malam nanti lapar. Sebab kat rumah anak yatim kan makan pukul 7, 8 dah habis. lapar. Ada lagi seorang cerita, dia pergi majlis ke apa, anak dia suka ludah dalam food. So bila bapak dia tanya, why do you keep doing this? Kenapa? Oh, tak nak orang curi makanan dia. Sebab that's how he sedih tu kalau you dia dah dengar been apa macam tu. Yelah, macam dekat sana makanan ni kau dapat banyak ni je. Dia takut kawan-kawan dia curi, dia ludah kan. So dia punya survival tu and the challenges untuk ibu bapa angkat sangat Different. tinggi untuk yang besar. Sebab dia akan provoke you. Dia akan jadi anak yang sangat nakal, sangat lah.
Sebab dia tak tahu love. Ya. So ada yang macam kita dengar Challenges cases lah. lain, orang dah ambil anak angkat pulang. Oh budak ni nakal sangat lah. Tak aku boleh Ada manage. juga. Ada. Not through orphan care, but we dengar banyak. So that's what we don't want. That's why parents kita ada training. Kita cerita yang paling teruk-teruk tu. Jadi bila dia tahu benda ni akan terjadi, dia akan mencuri, akan meludah sebab survival kan. So tu kesian. Ada tak you dengar cerita macam yalah, biasanya patutnya orang hantar anak dekat you all. Tapi you dengar cerita orang tu dah buang anak tu mati apa semua. Macam you all nak selamatkan baby kan. Ada berlaku Ada. Takutlah tu. Kadang Boleh kita baca cerita juga sikit? paper. Yang paling tragis yang you pernah. Yang berlaku kematian. Bila time tu saya tengah kat bawah ada interview. Lepas tu dengarlah bunyi siren apa semua. So the moment ada staff ambil keluar tu saya nampak mulut baby berbuih. Waktu tu tak meninggal lagi. Tapi saya terus kejarkan tim lah. Kata ini memang kena bawa cepat lah. Sebab bila the moment saya nampak Dah berbuih tengok tu dia punya reaction tu dah different. Tak nampak macam yang selalu kita nampak. Macam tak normal So lah. bila staff on the way nak pergi ke hospital tu memang dia meninggal dalam perjalanan. Dan salah satu benda yang saya ralat ialah proses pengebumian lah. Apa? Bila tak ada waris, Susah lah, tak ada nama. Jadi kita terpaksa bekerja dengan NGO lain untuk uruskan pengebumian baby. Kalau macam tu urusannya macam mana? Urusan ni terpaksa sebab di bawah forensik kan. Jadinya pihak NGO yang memang dia buat untuk pengebumian orang-orang yang tak ada waris ni, dia akan kafankan macam tu je lah. Jadi tempat tu akan kubur semua Nama pun tak ada. Nama tak ada. pun tak ada. Sebab tu tak diregisterkan kan. Yalah, nama pun tu tak yang I ada. macam Just wonder. imagine kita lahir, lepas tu mati, lepas tu kita pergi ke tanah perkuburan, tak ada siapa ikut kita. Ya. Hanya kaki tangan yang kita tak kenal. Dan dia pun orang kata memang beberapa hari Dia pun tak tahu di apa. atas dunia ni. That's why selalu kita sedih sebab when we look at the babies, dia orang tak minta tu kena lahir macam tu. Tapi alhamdulillah dia orang ada masa juga saya tengok macam ya Allah kesiannya, tapi saya rasa syukur sebab dia datang ke orphan care. Kalau dia buang kat luar, Ya. maknanya mati kena Lagi gigit tak tahu apa, semut ke lagi kita apa tak kan. tahu apa akan jadi pada Tapi bayi-bayi tu. sementara lah. Tapi dia dah duduk kat syurga dah. Ya, betul. Dia dah duduk kat syurga dah kan. Tapi ada tak orang tomah-tomah you all buat benda-benda ni? Biasalah tu. Ada juga. You buat benda baik apa? Kita buang baby, kita galakkan zina. Ada tak? Menggalakkan zina tu antara yang paling ramai lah. Orang cakap senang buat dan datang letak kat kita. Because ada tempat. Maknanya orang mengata apa yang orang ni misunderstand the concept and actually objective of the orphan care. Habis macam mana you tangkis benda-benda macam tu? Advocacy. So kita fokus pada yang positif sebab yang negatif ni banyak kan. So kita akan cakap lah, kalau kita tak ada benda ni pun zina tetap berlaku. Pregnancy tetap berlaku. Kita adalah the end results kan. Kalau nak share macam story, tak ada orang yang macam jomlah buat ni, kalau mengandung boleh buang ke orphan care, tak ada orang. Nobody knows about orphan care sampai bila dah later stage kan. And then kita pun tak nak orang duk ingat orang yang datang sini adalah semua orang-orang yang jahat, semua orang yang terbabas. Dia banyak cases. Tak, siapa yang nak jadi macam tu sebenarnya? Itulah. Okey, kena rogol, tak nak. Siapa yang nak mengandung? Walaupun dia ada boyfriend, Suka sama bersina, suka suka ke, sama suka. Tak ada orang yang nak mengandung anak luar Panik nikah. tu. Panik tu. Tak ada parent yang suka anak dia mengandung anak luar nikah. betul. So, jangan cakap siapa-siapalah. Siapa, apa bangsa, apa agama pun tak nak perkara tu berlaku. Tak nak kan? Tapi benda tu kadang-kadang dugaan daripada Tuhan juga kan. So Anak yang kita, kalau kita ni ada anak perempuan, Ya. itu perkara yang paling kita takuti sebenarnya. yang kita nak cakap dekat sini ialah anak, walaupun anak luar nikah, dia orang ada hak untuk hidup. Betul. Ada hak untuk happy di atas muka bumi ni. Jadi orphan care ni sebenarnya tempat untuk menyelamatkan dia orang. Jadi yang korang tu yang kat luar tu yang sibuk-sibuk kata dia orang ni menggalakkan apa, lebih baik daripada kau bising, kau sibuk-sibuk tu, daripada duit internet kau pergi hantar kat dia orang ni. Boleh selamatkan lagi banyak. Mana you all dapat duit lah? You orang kaya Kita kalau kaya senang tu. Arwah Datuk ni kaya lah kot. Dia set up tapi funding daripada corporate tu ataupun orang awam. That's why kita punya website semua kita buka untuk donation. Ada yayasan yang buat bagi grant juga. Tapi biasalah grant kan you have to work hard for it kan. So kita struggle juga lah. In that way we are struggling, tapi alhamdulillah sustain okay.
Tapi of course duit yang masuk akan pergi balik kepada Baby. Yelah, baby's gaji beneficiary. staff semua kena bayar kan. Kenalah tu kalau kerja free Ya, sikit ya. lah juga kan. Kita mungkin tak ada dah kat sini. Ya, faham. Siapa yang nak menjaga ni kan? Tapi ramai juga orang salah faham tu. Bila NGO je, awak dapat gaji juga mahalnya kena bayar sewa rumah. So takkanlah NGO je kena rumah yang paling teruk. Tak boleh. Kan staff yang paling Semuanya kena miskin. selesa. Kan baru itu nama NGO. Taklah lagi selesa, lagi banyak kerja yang kita boleh buat. So far you all punya promo, I mean ni lah macam mana you all, I mean orang nak tahu pasal Orphan Care ni, you all ada website, you all ada dekat mana, apa Kita ada nama? website, that's why kita try macam ni. Alhamdulillah dapat buat podcast ni, InsyaAllah ramai orang tahu lagi pada kita. Lebih ramai tahu, lebih Nah, tu ramai yang I kata tadi, kalau donate you all lah. boleh share. Donate satu dapat selamatkan nyawa lagi. Sebab mungkin tak jadi pada keluarga kita, tapi mungkin jadi pada orang yang kita kenalkan, macam budak-budak universiti yang dengan mungkin kawan diorang go through these issues, tahu mana nak minta tolong. Funding, yes. Kita pun ada nak buat charity fundraising high tea in November, InsyaAllah. okay. Itu untuk collect dana. Dan ramai orang cakap, dana ni buat apa? Yes, of course lah, Banyak pergi benda ke akan baby pergi lagi. balik kepada beneficiaries kita. So kalau nak share, you punya FB, IG, Orphan Care website. Foundation juga, IG orphancare.foundation, Facebook pun Orphan Care lah, website pun Orphan Care Foundation. I see. Semua. Kalau you Google aja Baby Hatch akan keluar. Semua information kita tu. Tu. Saya nak ni lah. Nak donate. Saya nak ajak rakyat Malaysia yang korang yang tengok ni. Aku nak korang tak nak, jangan bagi banyak je. Korang bagi RM10 je. Alhamdulillah. RM10 je seorang. Kan? Okey, masuk ke dalam akaun dia orang. Okey, sekarang kat bawah ni aku tulis di bawah ni, akaun dia orang RM10 je. Kan, kau nak bagi lebih kau punya pasal, tapi minimum RM10 je. Kan, daripada ni RM10, kita membesarkan orang baby ni kan. Actually you ada 3 organisasi tempat ni. How much you perlukan setiap bulan overhead? About dia dengar macam banyaknya 70,000 almost. 3 tempat ni? 3 tempat. Tapi sebab kita ada Tak banyak. staff, Tak banyak. staff, lepas 70,000 tak banyak. Maintenance tu api air takkan Ya. kita pakai lilin kan. Kerja internet semua nak kena bayar. Jadi So maknanya 3 tempat RM70,000. Lebih kurang. jadi maknanya 70,000. Kalau katakan ada 1 juta rakyat Malaysia yang tengah tengok ni, 1 juta kau bagi seorang RM10, dah berapa 10 juta tau. Berapa tahun dia orang boleh buka lagi banyak tempat. Bukan nak menggalakkan, nak menyelamatkan. Aku bukan nak menggalakkan zina atau anak luar nikah, tapi nak menyelamatkan. Jadi bila ada tempat-tempat macam ni, Kita dapat selamatkan nyawa bayi ramai tu. nyawa kan. Dengan RM10 kita dapat selamatkan ramai nyawa. RM10 je. Betul tak? Dan setiap bulan 10 hari bulan kita ada buat kempen RM10. RM10 on every 10. Oh, 10. Setiap RM10 setiap 10. Tapi kalau hari-hari nak bagi RM10 lagi bagus. Tak ada masalah. Hari ni saya confirm bagi RM1,000. Alhamdulillah. Betul ke tu? Betul, RM1,000. Alhamdulillah. Daripada saya personal RM1,000. Dato' Nana lagi banyak. Saya tak perlu sebut amount, tapi saya akan Ada lagi. Sebab Okey. betul. Thank you. Okey, kru-kru aku seorang RM10. Setuju? Setuju tak? Dah dapat dah. Saya ada kru lebih kurang dalam berapa 20-30 orang, seorang RM10. Rela terpaksa ke tu kan? Tak, memang kita Ini dia ikhlas. orang ni, dia orang ni. Kru-kru saya hati baik lah. Jangan pandang macam tu. Jangan pandang macam tu. Kan? Jadi sebenarnya ada tempat-tempat bukan hanya yang orphan care ni saja, tempat-tempat yang macam gadis-gadis yang bermasalah ni pun ada juga. Tapi sebenarnya dana. Betul. Benda ni kalau nak hidup dengan dana di mana kalau ada dana maknanya benda tempat ni akan lebih hidup dan anak-anak ni lebih selesa duduk kat Tapi situ. sebenarnya memang rakyat Malaysia ni perlu ada positivity sebegitu sebenarnya. Kalau kita tengok kat negara luar barat mereka memang menitik beratkan tau tempat-tempat macam ni, tak kira lah orphan ke orang ataupun orang tua ke, they are very like, they make sure tempat tu memang ada duit untuk disalurkan supaya mereka yang di situ dijaga dengan rapi. Betul, macam orphan care pun kita audited, kita memang di-audit. So duit pergi tu semua duit keluar, duit masuk jadi memang sangat dijaga. untuk rakyat Audited, Malaysia sebenarnya. And kalau donation pun tax exempted. So benda tu semua adalah
dia punya pengiraan and everything. Maknanya dijalankan dengan cara yang betul Ya, lah. kena Kan? cara yang betul. Sekarang ada berapa anak dekat Orphan Care ni? Sekarang hari tu last week ada 2, Last week ada 2, sekarang ada seorang yang akan tapi keluar esok bersama pending keluarga. cases banyak tu. Maknanya yang satu tu dah ada parents Dah angkat. ada parents. Untuk dia proses dia macam bila satu baby je, maknanya kerja kena jalan lah, kena carikan ibu bapa angkat, kena pergi Dan proses proses tu pun mahkamah. makan masa. Bukannya pergi proses tu mahkamah. senang kan. Proses tu Kita documentation. ada banyak macam Datuk kata rumah pelindungan banyak kat Malaysia. Tapi Baby Hatch the only one is Orphan Care dan juga kita lepas The only one, the only one Baby Hatch lah dekat satu Malaysia kita je dah ada Baby Hatch. Dan kita ada social worker sebab banyak rumah pelindungan sayangnya memang beri perlindungan pada pregnant girls and all that. Tapi selepas tu pemantauan kurang. Tapi alhamdulillah macam kita sebenarnya social worker akan visit the family every 6 months tu. Akan tengok progress, akan jumpa mak bapak, and then kalau dah habis pemantauan tu dalam proses 2 tahun, kita still ada contact lagi. Sebab kita nak tahu, dan itu yang Pastikan. datang buat birthday lah dekat office, kita makan kek selalu tu. Orang celebrate birthday hantar bawa anak kan. Aku rasa kalau macam aku macam nak dimanjakan je, aku masuk kat dalam tong tu malam kan. Mesti dia Tak orang muat lah pula tong tu. masuk dalam tu, dia orang selamatkan Tak aku. muat tu. Setengah kepala je tu. Siap bagi duit lah. Ini duit untuk jaga aku. Yang macam sorry, I tambah sikit je masyarakat punya impression. Orang kata sanggupnya dia orang bagi anak angkat. Kita ada satu kes nenek lah, maknanya anak dia dirogol. Anak dia pregnant, Okay. datang pada kita minta bantuan. I think this is a twin baby. Bila dah lahirkan, dia tak nak community dia tahu anak dia pregnant. Sebab community dia kata very judging. Yeah. So bila hari penyerahan, dia cakap dengan yang dah dipilih ibu bapa. Masa tu saya memang nangis sangat. Sebab dia cakap dengan bapa angkat tu, dia kata, saya serah cucu saya pada Tuan. Sebab kalau kami jaga, anak ni akan membesar sebagai anak haram, anak zina, anak Yelah, apa, anak luar nikah. cakap-cakap orang. Community. Anak saya pun akan dilabel perempuan liar, perempuan jahat sebab mengandung. Tapi saya serah pada Tuan sebab, anak ni akan membesar sebagai anak syurga, anak anugerah Allah. Yeah. So tolong jaga cucu dengan saya. baik. Saya serah dengan ikhlas. Sebab baby yang sama tu, kalau you pilih jalan ni, anak zina, anak haram, anak itu sampai besar. Baby yang sama ni you serah kepada keluarga. Padahal ni. anak tu tak salah, tapi nanti salah, in the end anak of the yang day dia sama. punya journey tu dia jadi yang tak baik lah. That's why bila kita tengok all these babies, pada kita lah macam Alia pun banyak selalu nangis sebab alhamdulillah future baby ni terjaga. Terjamin. Daripada dia kena label sampai Betul, besar. betul. Kan? Saya rasa label tu kena tukar. Dia tak boleh pakai anak haram kan. Ya. Tapi itulah Sebab tu kita masalahnya. Tak, kita panggil anak syurga. panggil Tapi itulah yang digunakan oleh masyarakat Malaysia ni. Kita kena tukar lah benda tu. Dia tak boleh panggil macam That is why Orphan Care dia put dia punya mission and vision tu has like what dia orang ingat. Sebab tu walaupun orang ingat oh ni tempat nak buang baby, actually no, mentality tu bukan buang, selamatkan. itulah. Itu macam Sama juga contohnya dengan anak yang diselamatkan. Contoh. Aku tak dapat lagi dia punya term nama tu daripada anak haram. Dan ramai juga orang yang akan cakap tu nak letak tu anak haram dekat tempat Orphan Care. Orang masih menggunakan ayat tu, orang masih melabelkan benda tu. Betul. Dan kita pun nak orang tahu ibu-ibu yang meletakkan baby ni, alhamdulillah some of them become someone already. Kan dia orang mulakan hidup baru, they become somebody. Tak, dia orang tak nak jadi macam tu pada diri dia orang. betul. Yang orang yang kaki kutuk, kaki apa ni semua, dia tak kena kat batang hidung. Tak kena. Betul. Alia banyak that deal with the mother sendiri dan adoptive parents. So dia banyak When you said about anak haram semua tadi kan, saya terfikir salah satu benda ni antara benda yang paling challenging yang kita hadap dalam team lah. Bila parents angkat sendiri ada stigma kepada baby-baby yang kita panggil sekarang ni, term dia anak tak sah taraf. Dulu-dulu mungkin kita cakap anak haram semua kan. Tapi bila dia tanya, so anak yang akan diberi kepada dia ni anak tak sah taraf lah ya? So kat situ bila dia sendiri ada stigma, dan saya pun ada stigma lah macam mana saya nak bagi. Sebab anak itu bagi kami semua kat sana memang amanah kan. Tak kisahlah mak dia buat salah ke apa, saya tak nampak kepada kesalahan tu. Itu yang masyarakat kita nampak. Masyarakat nampak salah tu dulu. Masyarakat tu tak nampak baby tu clean je, bersih je. Tapi bila orang yang nak ambil dan tanya dan ada definisi tu kepada anak yang dia bakal jaga, dan kita pun itu antara salah satu benda yang kita kena ubah lah. Macam tak cakap tadi kan, ada tak term yang lebih better? Alia berapa anak? Satu.
macam mana you bagikan kasih sayang you? Okay, bila dulu you tak ada anak. Okay? You buat kerja ni. Tiba-tiba you ada anak. Macam mana you nak membezakan kasih sayang kepada anak sendiri dan anak yang you dapat daripada orang you jaga ni? Macam mana? Adakah sama you bagi atau apa? Kalau saya boleh bagi sama, saya bagi sama. Sebab bila kita dah ada anak, macam saya cakap, bila tak ada dia different, bila ada dia different. Bila kita tengok cara baby sama je muka dia semua kan. Nak kata beza tu of course lah ada beza. Kita balik waktu kita dengan anak kita lain kan. Tetapi macam saya cakap, saya tak dapat nak kasih sayang tu actually sama je. Kalau saya bahasakan diri saya dengan anak-anak tu, saya akan bahasakan mama juga. Sebab kita tahu mak dia terpaksa dan dia macam Kak dia cakap tadi kan, dia berlaku dalam tak ada siapa nak dia. Walaupun dia akan ada parents kemudian, kalau dia parents ke dekat parents dia lah kan. Tapi kasih sayang kami dekat sana untuk anak-anak ni memang sama. Saya tak tahu nak bezakan macam mana. Sebab anak tu anak yang saya selamatkan. Saya nak dia ada keluarga walaupun saya tak dapat nak jadi mak dia, tapi kita nak dia ada kehidupan, ada keluarga. So ada tak berlaku anak susuan daripada awak? Tidak. Tidak tak ada Tak ada. Sebab takut pula kan nanti nasab dan sebagainya lain leceh pula. kan. Kadang-kadang Tapi baby tu minum apa? Susu ni je lah. susu formula lah tu. Susu formula tak ada minum susu ibu Tak ada. Kita pun cakap Asal- dengan parents kena ada apa yang lactation ibu bapa angkat kan. Saya sangat menggalakkan sebab ada kaunselor yang bagi tahu seboleh-bolehnya biarlah anak ni disusukan oleh mak kandung dia. Walaupun setitis, dia akan jadi anak dengar cakap. Itu kaunselor yang advice lah, tapi ramai yang tak nak kasih sebab dia takut nanti ada bonding dan sebagainya. So dia nak selamatkan perasaan dia juga, mak kandung tu sendiri. Kau orang semua kat luar tu macam-macam lah kau boleh cakap kat dia orang. Tapi bukan semua orang bukan tapi semua. segelintir lah yang nakal-nakal ni je kan. Kadang-kadang ada juga bila ada nakal-nakal ni, bila ramai orang tengok baru nampak apa benda orphan care ni kan. Tapi nak share sebab kita ada buat prevention juga tu. Macam bahagian saya ada kita pergi universiti, sekolah semua untuk cakap pasal sexual harassment, rape and all this. So kita bagi cerita-cerita ni semua. So setiap kali this one nojok kan, setiap kali lepas kita punya sharing, mesti wajib akan ada student-student ni, Kak Riz, saya sebenarnya kena rogol dengan Baru Kena rogol dengan? rogol dengan abang. Mak saya selalu tak ada, bapak selalu tak ada rumah. Ada seorang ni, I've been molested by my stepfather. Sekarang saya 22 tahun Kak, saya duduk kampus. Saya suka sangat duduk kampus ni. Saya nak belajar rajin. Tapi lepas dengar ceramah ni, saya teringat saya ada adik. Dengan adik 2 orang, 17 dengan 15 lah. And saya telah dimolest oleh bapa tiri sejak umur 9 tahun. So dia kesedaran tu datang. And then, Adik apa khabar adik ni? macam mana adik ni sama kena tak ada yang cousins yang kena ada budak lelaki juga kena sexual harassment semua. So bila kita bagi pencerahan ni, saya kadang-kadang balik rumah macam terfikir macam Allah apa jadi budak ni. I'm not a counsellor, so saya kena refer lah dia kepada counsellor. Tapi nasib dia saya tak tahu. Tapi nasib baik dia ada ni, so dia kan boleh put a stop lah insyaAllah kepada perkara-perkara yang jadi kan. So sexual harassment, rape ni semua sangat banyak. Saya pun rayu pada parents, please lah take note benda-benda ni. Sebab kadang-kadang budak-budak ingat rogol ni adalah orang yang dia tak kenal. Maknanya dia jalan kat lorong dia kena rogol kan. Dia tak tahu yang sebenarnya orang yang sekeliling dikenali. So benda-benda macam tu lah. So babies ni from that kind of trauma kan. Your family tak kisah ke you buat kerja ni? Alhamdulillah, mula-mula dia pun macam tak faham juga saya buat apa tau. Ramai my own friends pun macam apa benda kerja, tapi pada saya macam it's an office work kan. Tapi kita memudahkan kerja orang, menyelamatkan nyawa. Dan Educate educate. people. And I always tell the adoptive parents, tugas kita bukan untuk carikan anak untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tugas kita carikan parents untuk this baby. So kalau tuan dan puan punya family tak boleh terima anak luar nikah, anak ni semua, jangan ambil. Kan sebab ini adalah anak-anak ni. So kalau you nak anak yang bukan macam ni, it's not orphan care lah, ambil anak saudara ke apa kan. Okey, maksudnya tadi saya nak recap balik. Kalau katakan orang tu perempuan tu dah mengandung anak luar nikah, dia boleh pergi jumpa you all juga kan? Yes. Dan boleh berancang lah macam mana sejak lepas anak ni lahir, boleh kan? sangat-sangat. Sebab ini yang paling penting. Betul. Dia orang jangan kau sorok, lepas tu kau beranak, belum tentu anak tu hidup ke mati. Betul. Dengan lepas tu baru kau nak taruh dekat Hatch tu kan. dekat kotak tong hitam ni. Lagi baik kalau kau dah tahu benda dah berlaku. Dan diorang ni profesional yang boleh bincang dengan korang, bagi korang pendapat, nasihat macam mana
nak settlekan masalah yang kau hadapi ni kan. Jadi kau boleh jumpa dengan dia Dan orang. rasanya mereka yang menghadapi dalam keadaan macam tu, mereka tak perlu takut, mereka tak perlu panik. Apa yang perlu mereka tahu adalah ada tempat-tempat yang boleh menyelamatkan bayi-bayi yang mereka tak nak tu. Kita Maksudnya- ibu selamat tu. Ibu Maksudnya pun yang selamat maksudnya masih ada yang Masih sayang. ada yang sayang. Bukan kata bila jadi sesuatu perkara macam tu, yelah, kita cakap senang lah. Okay, contohnya saya ni perempuan lah. Saya mengandung anak luar nikah. Aku nak jumpa mak bapak aku belum tentu. Oi, takut. Memang makan penerajang ni kan. Betul. Aku nak jumpa kawan-kawan aku malu. Kan? Aku nak jumpa siapa? Siapa yang boleh terima aku? Kita akan beranggapan macam tu. Sebenarnya ada kawan-kawan yang boleh menasihat, tapi sekarang ni tujuan kita buat podcast ni ada tempat untuk mengadu. Jadi jangan Dan kita pun bagi information supaya mereka boleh cari orphan care ni. Dia kalau macam saya mengandung, kalau saya pilih jalan pertama, maknanya tak cakap, diam, takut apa semua, beranak senyap buang lah. Pasal tak ada pilihan. Tak ada siapa-siapa yang tahu. buntu tau. tapi Mau kalau- tak buntu. Kalau betul katakan tu. jadi pada kita, tiba-tiba kita ni naif. Biasanya berlakunya kita bincang tadi naif lah. naif. Dia tak tahu apa benda. Tiba-tiba lah dia shock dengan jantan ni, jantan ni pregnant. Lepas tu tak bertanggungjawab. Panik tau. Panik. Bunuh diri pun dia orang pernah selalu cerita kan. Dia Ada bunuh diri? Nak Dia bunuh. tak try lah. Nak try. Sebab ramai je mental health sekarang kan memang isu kan. So ramai yang kata almost nak bunuh diri, bunuh anak dan sebagainya. Tapi kalau saya boleh share lah satu benda yang saya rasa ni masyarakat perlu tahu. Kenapa yang mana yang naif ni end up jadi macam ni. Sebab bila kita nak bagi for adoption ni, kita akan suruh dia orang buat satu surat untuk anak dia dan untuk mak ayah angkat. Tapi bila saya kerap baca, yang ni antara yang saya kerap tengoklah, bila dia kata dia minta sangat ayah angkat yang jaga elok-elok anak dia, especially kalau anak tu anak perempuan. Sebab dia tak pernah dapat kasih sayang daripada seorang ayah. Bila kita kaji mak ayah bercerai waktu muda ataupun dan sebagainya. Jadi Broken family. fitrah perempuan kan dia memang nak kasih sayang daripada lelaki. Jadi bila benda tu dah berlaku, nampak macam salah tu totally salah dia kan. Itu yang saya nampak. Saya perlu cari root cause kepada setiap kenapa dia different punya problem. Jantan pula ambil dan kesempatan. Ya. of course. Kan dia ni dah tahu dia dia tak pernah dapat kasih sayang pada seorang ayah. Bila ada lelaki yang sayang dia rasa extra lah. bagilah apa semua kan. Dia pun naif, tak tahu. Sebab tu saya selalu cakap tak tahu aku salah, aku nak kecam lah. Pendidikan seks tu penting tau. Betul. Itu yang kita orang pergi sekolah-sekolah tu, sebab we all tak nak cakap sex education. Kita cakap awareness. Awareness, Kan, kalau cakap education macam dia Kita mengajar gunakan pula ayat kan. yang lain. Kan. Sex awareness Tak, benda ni penting sangat tau. Macam dulu zaman mak saya lah. Kalau tengok TV, lepas tu ada orang putih bercium kat dalam tu kan. Dia tutup mata. Kita tutup mata, tapi dalam hati nak tengok. Apa yang sedap sangat sampai kena tutup mata ni kan. Hanya orang tua je boleh tengok. Jadi bila sampai zaman saya, bila anak saya, bila dia tengok yang cium ni, orang rumah saya suruh tutup mata, saya cakap buka. Cakap dia, tengok. Ini budaya dia orang. Kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Ini budaya dia orang. Sebab tu orang putih ni dia masuk lagi teruk perangai dia apa semua sebab budaya dia macam ni. Kita jangan. Saya cerita dengan anak saya, masuk je form 1, saya akan cerita sex very nice. Tapi kalau you dapat yang halal punya, cun. Betul. Kan kita cerita seks ni apa ni Betul tak? ni. Educate lah. Educate lah kan. Tapi banyak kan orang Melayu ni benda tu dia rasa macam Tabu sangat. bukan dia rasa macam kau cerita apa ni? Kita budak ni. Dia tak boleh macam tu kan. That's why bila ceramah kita orang akan cakap, saya akan cakap, sebagai mak anda semua akan cakap, kau jangan merepek-repek dengan budak lelaki. Kau jangan merepek tu apa? Pegang tangan, pegang bahu, peluk. Sebab mungkin saya dibesarkan dalam family yang tak kisah hak-hak. Tapi ada orang lain pegang tangan pun boleh mengandung. Takut kan. So what is it? So you sendiri sebagai student, you kena ada limitation. What is your boundaries? You kena set tahu. your boundaries. So kalau sampai tahap mana, and then ibu bapa akan cakap jangan merepek. Merepek banyak kategori. Apa dia tu? Merepek dia kan. So saya sebagai orang luar, saya cakap I'm telling you this, kalau you dah ke tahap having sex, mak bapak azan kat telinga pun you all boleh buat kan, sebab you duduk universiti. Sekarang tak payah check in hotel, Airbnb semua banyak. Tapi if you are venturing into that area, kena safe lah. Kena tahulah precautions. Kena tahulah precautions. Kena Apa tahu benda. kan. Sebab bukan menggalakkan, tapi memang tak boleh kontrol. Tapi yang tadi you cakap pasal naif tu, ada juga yang dia terlalu tak tahu apa-apa, dia rasanya
Kalau pegang tangan dengan lelaki boleh mengandung. Ada tau. Tapi baiklah macam tu lagi bagus. Selamat dia. Selamat dia kan. Tak, maksudnya dia punya bodoh dia tu sampai ke tahap tu. Itu mungkin adaption lah. Sebab parents tu dah adapt macam tu. Tapi bagi saya kalau macam tu dia sebenarnya knowledge dia kurang kan. Dia tak, perempuan tak boleh jadi macam tu. Perempuan dia kena tahu. Kena gangho sikit lah. Dia Jaga kena diri. tahu kalau macam ni jadi macam ni, kalau macam ni jadi macam ni, kalau jadi macam ni jadi macam ni. Sebab tak jadi pada diri kita, jadi pada kawan kita. Okey, bila kawan kau pregnant, duduk satu bilik asrama atau satu rumah, kawan kau pregnant, kau nak buat apa? Kau ambil baju kau belah, ni jahat. Belah. Tak. Macam mana kau nak selamat, nak tolongkan dia. So that's why this knowledge is very important. Very important. Dia sebenarnya berbalik-balik kepada kita punya rasa bertanggungjawab. Rasa bertanggungjawab. Yang you all buat ni bertanggungjawab lah ni. That's why kita selalu cakap dengan dia orang, with sex comes responsibility. Seks adalah tanggungjawab. Dia bukan benda suka-suka. Bukan benda yang kan. Orang yang berkahwin pun sometimes ada macam alamak tak tahu pun pregnant. Kan. Apa lagi yang tak berkahwin. We have a case Yang pun. dah 3 bulan tak datang bulan lah yang. You pregnant kan? Entahlah. Kan? Alah yang dah ada dah yang. Kan. Itu kahwin tu panik juga kan. Panik-panik. Ini orang yang tak kahwin. Anak ke-5, ke-6, kenapa pregnant lagi? Ada yang tak sedar pun dia pregnant kan. Sadly, Mungkin aku nak suruh bini aku pregnant lah. Ya, saya lah. macam lawak. Tak boleh? Boleh? Tak boleh dah. Kilang dah tutup. Kilang buka. Tu anak berapa tu? Production tutup. Anak you berapa? 5. Cucu 6. Oh, Alhamdulillah. Cucu 6. Kan? Hasan? Macam terkejut kan? Handsome lagi kan? Apa tu? Kau ni bila Tak aku ada, cakap. saya senyum pun salah, gelak pun salah. Tak boleh Tak, kena menggembira. cara kau. Gembira. Tak, bila cakap nampak handsome kan? Kau macam. Reaction tu. Tak ada. Dia jumpa Datuk hari-hari dia tengok handsome lah kan. Dah tak larat nak tengok dah. Kan. Tapi dia cantik kan? Tak ada mak Cantik. dia. Nampak tak? Dah start dah. Kan? Topik kita pasal selamatkan baby tau. Kau ni aku tengok macam baby dah tu. Aku nak selamatkan kau. Jadi apa? Datuk nak selamatkan atas kategori apa? Betul soalan tu. Selamatkan atas kategori apa? Tak ya juga kan? Aku nak selamatkan kau. Kau ada lelaki. Kan? Takkan nak bagi adoption pula tu. Aku nak buat kau adik angkat aku lah. Adik angkat sebab? Sebab aku bagi aku duit banyak. Ambil lah suami sekali jadi adik angkat tau. Saya dengan Datuk Nana ni dalam ni kita selalu gurau-gurau. Dia orang pun Tapi tahu. suami saya memang rupa sama. Dia ni Adik angkat juga. Tak, dia ni sebenarnya meminati Rosyamno. Jadi bila dia cari lelaki, dia cari bukan macam aku. Tak ada mana tu. Tak ada, Dia tak ada, dulu tak pernah kawan dia cakap dia pernah selalu hantar surat kat saya. Masa zaman-zaman surat tau. Dia hantar surat tapi saya tak balas. Datuk baca tak? Saya bayar mana banyak sangat surat dia punya surat daripada mana. Pandai je. Mana ada. Tak adalah. Okey, alhamdulillah dan saya harap cerita kita hari ni pasal orphan care. Orphan care ni sebenarnya memberikan banyak maklumat kepada semua orang Dan tentang apa yang mereka lakukan kita kena puji lah. Ya, Sebab puji ianya sangatlah. sangat-sangat orang kata cuma mentaliti orang Malaysia ni kena ubah sebab mereka memberi satu objektif dan mission mereka tu menyelamat mama dan mereka banyak membantulah orang-orang kat luar sana. tapi orphan care ni boleh tutup tau. Boleh tutup kalau tak ada ni. Ni aku nak ulang balik. Apa kata aku nak dalam podcast aku ni hitam putih ni aku nak lancarkan kutipan RM10 setiap orang. RM10 kau bank in je online. RM10 untuk dia orang hidupkan jaga baby-baby ni kan. Dan pada anak-anak yang kat luar sana yang dah terjerumus. Jangan risau benda tu dah berlaku pada diri korang semua. Tak apa, cari orphan care. Diorang banyak boleh bantu kau. Jangan sampai kau dah beranak baru kau nak cari diorang. Masa kau pregnant tu dah tahu, jangan pergi makan ubat tak tentu arah nak gugurkan anak. Sebab itu di antara sebab kadang-kadang anak tu jadi cacat. Betul. Banyak kes orang nak gugurkan anak, dia makan ubat tapi Allah punya kuasa tetap ada anak baby kat dalam perut, anak tu keluar cacat. Itu dosa besar tau. Dalam kita buat dosa, lepas tu kau cacatkan dia lagi dosa dan kau menanggung hidup budak tu nanti sampai mati dia menanggung dosa. Jangan risau. Dosa dah buat, tak boleh nak buat apa, kita boleh minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada satu dosa pun yang Allah tak boleh ampunkan kecuali dosa kita sesama dengan manusia lain. So, orphan care ada tempat untuk anda rujuk. Dia terjadi satu hal,
carilah orphan care, insya-Allah mereka boleh bantu anda ya. Terima kasih Terima Thank you, Alia. kasih. Alia dan Riz. Riz. Nama betul apa Riz? Riza, pendek je. Nama lelaki. Itulah pasal. Tapi itulah saya selalu kena tulis Puan Riza. Kalau tak Puan nanti Riza. orang confuse. Anak berapa Puan Riza? Seorang juga. Seorang juga. Seorang ni. Oh memang korang memang ditakdirkan dengan anak Itulah seorang tu kan, jaga anak besar orang dah lain anak lah. saya dah. Ya, perempuan lelaki. Jangan lelaki. Lah, Oh tu pun saya selalu warning dia. Jangan dah ada girlfriend ke apa kan. Tak nak nanti kan baby open. thank you everybody. Jangan lupa untuk saksikan 9 malam setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad di YouTube channel Usanita dan juga kasih. Suhan Channel. Bye. 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 Assalamualaikum. Oh